You are Jajah selalu. Ustaz. Kenapa kau tak tidur lagi? Kau salah. Okey Ustaz. Saya tengah kerja. Ha? Tengah kerja. Kau kerja apa? Gamers? Streamer. Streamer. Kau negeri mana? Saya jadi tapi kat Selangor. Tapi okey, secara asasnya kebanyakan yang ustaz jumpa gamers ataupun streamer di Ome diorang matang. Diorang behave dan diorang, maknanya ada setengah orang aku jumpa dia lepas tu dia slide, ada setengah yang menjerit, ada setengah yang tu. Tapi setakat ini aku tak tahulah, mungkin ini boleh jadikan hasil kajian. Setakat ini streamers yang dan gamers yang aku jumpa di Ome, okey, diorang akan bincang and then okey. So itu benda yang agak menarik lah setakat yang ustaz jumpa. Okey, so apa yang kau nak share? Kau orang Johor? Orang Johor tapi kat Selangor sekarang. Sekarang Selangor kat mana? Damansara. Damansara. Okey, ada apa-apa perkongsian? Ada apa soalan? Cik tanya apa yang ustaz nak? Kau dah kahwin? Belum. Sekarang yang ni kat rumah yang ni rumah siapa? Ni rumah saya tengah main tournament sekarang. PUBG Mobile. So ni macam tak bootcamp lah. Ini ke yang dekat Facebook tu dia akan keluar gambar orang sekali dekat game dia macam tu Ustaz tak tahulah istilah dia apa. Kadang-kadang aku tengok dia tengah live, lepas tu dekat ujung bucu bawah tu gambar dia and then ada game tu, background dia game. Betul tak? Faham tak? Faham. Ni kan. So benda tu memang bagi aku kalau sampai tahap macam tu memang dia betul-betul serius lah dengan apa beza gamers dengan streamer? Beza dia gamers dengan streamer. Streamer ni macam kerja kot. Okey. Yelah. Kalau game ni ada juga bukan streamer yang main kan game. So maknanya streamer ni dia atas lagi daripada gamers lah kan? Atas lah, kira pakar, dia lebih pakar daripada gamers kan? Macam tu? Rasa tak kot sebab streamer ni dia kerja and kerja dia main game macam tu yelah, kalau dah game itu merupakan kerjayanya, sedangkan gamers itu belum tentu dia menjadikan game sebagai kerjaya. Mungkin dia kerja lain tapi kadang-kadang saya sekala dia main game. Macam mana? Betul. Tapi kalau sekali-sekala dia main game, macam mana dia dapat gelaran gamers? Tak apalah. Whatever. Okey, apa persoalan kau? Umur kau berapa, dek? 23. Sudah berpunya? Sudah bertunang? Belum bertunang. Okey, cuba kau fikir balik apa soalan yang kau nak sementara ustaz nak buka lagu Jiwang sikit. Okey, ustaz buka lagu Jiwang dulu. Nak tanya apa tak? Sebenarnya Sekejap. Dia tak nak tanya. Ada kawan saya kat sini. Tapi tak boleh buka ustaz lagu tu. Ustaz tak boleh buka lagu tu. Saya tak boleh buka. Sebab saya kena copyright nanti. Okey. Sebenarnya yalah, kadang-kadang masa buat live dia akan keluar copyright kan. Okey. Apa pandangan ustaz dengan streamer and gamers ni? Dia okey, dalam hidup ini kita dalam urusan duniawi kita dituntut untuk buat sesuatu bagi survive. Okey, dan sesuatu itu adalah kerja. Persoalan kerja untuk mencari duit, mencari rezeki, dan perkara asas yang perlu dijaga dalam persoalan untuk mendapatkan duit, mestilah pekerjaan itu
ada nilai manfaatnya dan diperolehi dengan cara yang halal. Maknanya diperolehi dengan cara yang halal. Jadi berkenaan dengan game ni, benda baru lah dalam dunia sekarang. Kira, ni benda baru berapa? lah. Game ni dia sesuatu yang dia duniawi. Game ini duniawi, sama macam guru mengajar sekolah ataupun bomber, polis. Ini bersifat duniawi. Dia bukan ibadah yang khusus seperti semayang, walaupun the whole our life is adalah ibadah. Jadi benda-benda yang bersifat dunia ni asal hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh selagi tidak ada wujud di dalam perkara duniawi itu perkara-perkara yang haram dan melanggar syariat. Contohnya, bila terlibat dengan perkara dunia yang asal hukumnya adalah longgar, maka jangan ada benda-benda yang Allah dah listkan sebagai haram. Contohnya berniaga. Berniaga duniawi. Apakah hukum berniaga? Maka asal hukumnya adalah harus. Manusia berhak untuk menentukan cara macam mana dia nak berniaga. Zaman Nabi dulu berniaga face to face. Zaman sekarang online. Tak ada masalah. Itu semua merujuk kepada kebijaksanaan manusia. Dia berbeza dengan urusan akhirat yang khusus seperti semayang. Sembahyang asal hukumnya haram. Kita tak boleh cipta semayang sendiri unless Allah yang tunjukkan cara macam mana dia nak kita semayang. Pergi haji, kita tak boleh buat haji sendiri selagi Allah tak tunjukkan mana tempat yang sesuai. Tapi benda yang berkenaan dengan duniawi ni, kreativiti kita. Cuma janganlah terlibat dalam urusan duniawi itu perkara-perkara yang dilarang seperti riba, rasuah, judi. Dalam game, korang uruskan game, jangan ada benda-benda yang bersifat perjudian. Jangan ada yang bersifat melanggar mencemarkan agama. Contohnya dalam game-game tertentu ada part yang menghina Islam. Kemudian jangan ada unsur-unsur yang mengabaikan kewajipan. Contohnya yalah, itu sama juga dengan kerja-kerja yang lain pun sama jugalah. Kalau kerja macam sebagai postman ke, sebagai guru geografi ke, janganlah sampai tertinggal semayang. Itu yang boleh Ustaz bagi gambaran awal ataupun gambaran surface untuk game. Anda kata game itu tidak ada unsur-unsur, memang seseorang itu menjadikan game itu sebagai dia bertanding. Contohnya sama juga dengan sukan bola sepak kan, cuma bola sepak itu fizikal, yang game ini bersifat maya. Ataupun apa lagi, lumba lari, itu memang dah kejaya dia. So kedua-duanya adalah game, cuma satu ni dalam dimensi lain, satu ni dalam dimensi lain. So pastikan tidak ada perkara-perkara yang telah dilistkan haram itu wujud di dalam pekerjaan kita. Ustaz. Ya. Nak minta doa budi. Dalam Quran, dalam Quran Allah ada sebut dalam ayat ud'uni astajib lakum. Engkau berdoa kepada aku, nescaya aku pasti akan memakbulkan. Ayat ini ditujukan Allah kepada manusia. Jadi siapa yang baca ayat ini bermakna Allah berbicara dengan dia. Okey? Allah berbicara dengan dia. Jadi orang yang membaca Quran, termasuk kau pun baca Quran, ustaz pun baca Quran, kadang-kadang orang jahat pun baca Quran, orang baik pun baca Quran, yang nak berhijrah pun baca Quran. So semuanya berhak untuk mempraktikkan ayat ini kerana Allah berbicara dengan siapa sahaja yang membaca ayat ini. Sebab Quran itu kalam Allah. Quran itu adalah dialog Allah. Jadi, okey, kau minta doa. Okey, itu satu perkara yang baik juga. Cuma kena ketahuilah, ketika kita minta doa daripada orang lain, kita kena yakin bahawa doa yang paling sakti sekali adalah doa kita. Sebab kadang-kadang ada certain people dia minta orang lain doakan tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Jadi meminta doa daripada orang lain itu bukan satu tangkal ataupun satu benda sakti yang kita boleh kata okey, aku dah minta doa dekat dia, dia power, so tak kisahlah kita buat apa pun. So benda-benda macam itulah. Tapi kalau kau minta doa daripada ustaz, apa yang kau doakan itu, yang kau hafal tu, itulah doa yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ustaz cadangkan daripada Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kan. Benda-benda yang tu, itulah doa yang ustaz baca. Doa tu datang dalam Quran. Kalau dalam hadis
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kalau tak hafal bahasa Arab tak ada masalah, boleh berdoa minta apa saja, sebab kita je yang tahu apa yang kita nak minta kan. Mungkin apa yang kita nak minta ni benda tu tak disebut pada zaman Nabi. Kita nak minta kita menang game ke, ataupun nak minta kita lulus masuk universiti ke, zaman Nabi dulu tak ada. Tapi zaman Nabi ada doa yang secara umum meliputi kehidupan, macam doa kebaikan dunia akhirat. Jadi itulah kebebasan berdoa. Faham Ustaz? Faham. Saya segan ke Ustaz ni? Tak adalah, tak ada benda. Kalau sebelum ni kau pernah kenal, kalau kau pernah perasan ataupun kau pernah kenal Ustaz, sempoi je pun dekat IG pun, bukannya jenis yang nak protokol ke apa ke. Tak, masuk Ome ni pun saja je lah masuk Ome ni. Sebab Ome ni dia agak berehat sikit daripada IG. Tapi di other side dia agak seram jugalah kalau ada part-part yang tunjuk yang bukan-bukan tu kan. Ada seram. Selalu Ustaz buat live IG. Selalu Ustaz buat. Tapi malam ni hari kedua cuti saja je lah. Kau tak tu serabut dia orang banyak tanya soalan kan.